الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا طير وكنا فاعلين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dirawikan pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam ditimpa hujan lebat dengan kilat dan petir sambar menyambar. Dia mencari-cari tempat untuk berteduh. Tidak jauh dari tempatnya dia melihat sebuah pondok. Apabila dia sampai di situ telah ada seorang wanita. Kemudian dia terlihat sebuah gua dan menghampirinya. Ternyata di situ ada singa. Lalu dia letakkan tangannya di atas kepala seraya berkata, "Ya Tuhanku, semuanya telah engkau beri tempat. Mengapa aku tidak?" Lalu Allah memberikannya wahyu. "Tempatmu di lautan rahmatku. Ku kahwinkan engkau pada hari kiamat dengan 100 bidadari yang aku ciptakan dengan kekuasaanku. Semua akan melayani di bulan madumu 4,000 tahun yang seharinya sama dengan umur dunia. Kemudian aku perintahkan juru panggil yang memanggil. Di manakah orang-orang zuhud dalam dunia? Ziarahlah pada pengantin Zaid, Isa ibnu Maryam." Dirawikan, yakni diriwayatkan dalam suatu hadis, pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam ditimpa hujan lebat dengan kilat dan petir sambar menyambar. Dia mencari-cari tempat untuk berteduh. Tidak jauh dari tempatnya dia melihat sebuah pondok. Ini kisah yang berlaku kepada Nabi Isa alaihissalam, seorang Nabi yang paling zuhud sekali di antara para Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Yang bersifat dengan sifat zuhud ialah Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi kisah ini dinyatakan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dinyatakan oleh Nabi SAW tentang sifat kezuhudan yang ada pada Nabi Isa alaihissalam. Zuhud Nabi Isa ni, dia hanya memiliki dua perkara saja. Satunya cadek ataupun kendi, satunya sikat untuk digunakan untuk dia sisir akan rambut dia. Satunya kendi untuk digunakan mengambil wuduk. Ke mana-mana dia musafir untuk berdakwah, berjalan untuk berdakwah, maka dia akan bawa dua perkara ni, sisir, yakni sikat untuk menyikat, menyisir, merapikan rambutnya, dan juga kendi yang digunakan untuk dia mengambil air wuduk, yakni ambil sembahyang. Kemudian tempat tinggalnya ialah di gua-gua dan juga di bawah pepohonan yang besar-besar. Apabila dia sampai waktu malam, di mana tempat dia sampai, maka di situlah tempat dia berehat. Ini nak kata kezuhudan Nabi Allah Isa alaihissalam, sehingga baginda diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit. Jadi Nabi Isa ni sampai sekarang ni masih lagi hidup, dan Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti pada akhir zaman
sebelum daripada berlaku kiamat. Sebab salah satu daripada alamat-alamat besar kiamat ialah turunnya Nabi Isa AS daripada langit yang kedua. Sekarang ni Nabi Isa duduk pada langit yang kedua bersama dengan Nabi Allah Yahya alaihissalam. Jadi kisah yang berlaku kepada Nabi Isa ini menjadi suatu pedoman kepada kita bagaimana kehidupan dunia ini adalah merupakan kehidupan yang sementara. Sehingga Allah Ta'ala memelihara para kekasih-kekasih Allah Ta'ala daripada tertipu dengan segala keindahan-keindahan dunia. Sebab itulah para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihissalam diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi contoh ikutan, pedoman bagi umat manusia. Kerana mereka lah antara insan yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada umat manusia. Sebagai pedoman. Begitulah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi panutan, menjadi idola dan juga menjadi ikutan bagi seluruh umat sampailah kepada hari kiamat. Maka kita melihat bagaimana kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam melayani kehidupan di dunia. Walaupun segala khazanah, segala kunci-kunci pembenderaan kekayaan langit bumi ini berada pada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah hidup dalam keadaan tersangat sederhana. Tengok bagaimana apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda wafat, hanya sepasang baju besi, yakni baju perang, dan juga sekeping tanah yang agak kecil yang ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi kita merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu bagi para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Khataman nubuwah, iaitu penyudah bagi para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk cara bagaimana melayani qarinah bila menghadapi dengan suasana keduniaan yang amat menipu daya bagi umat manusia. Jadi sebab itulah Nabi mentarbiah para sahabat radhiyallahu anhum supaya mereka itu bencikan kepada dunia yang melalaikan, supaya meninggalkan dunia-dunia yang boleh membawa kepada lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lalai daripada melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok bagaimana kisah Nabi Allah Isa alaihissalam tidak memiliki sesuatu, dan keadaan tersangat sederhana kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Dia kata dirawikan yang diriwayatkan pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam ditimpa hujan lebat dengan kilat dan petir sambar menyambar. Dia mencari-cari tempat untuk berteduh. Tidak jauh dari tempatnya dia melihat sebuah pondok. Dia tengok, dia cari-cari dah keadaan hujan yang lebat, cari suatu tempat untuk Nabi Isa ni berteduh. Kemudian dia lihat suatu pondok, lalulah dia sampai. Apabila dia sampai di situ telah ada seorang wanita. Tiba-tiba dalam pondok tu ada dah seorang wanita yang sedang berteduh. Maka Nabi Isa alaihissalam meninggalkan pondok tu. Dibimbangilah. Nabi lagi Rasul terjaga daripada melakukan perkara keburukan. Maka sebab itulah Nabi Isa lari. Kemudian dia terlihat sebuah gua dan menghampirinya. Tengok pula gua, dia pun pergi dekat dengan gua tu. Ternyata di situ ada singa. Ada singa pula dalam gua tu yang sedang berteduh daripada hujan yang lebat. Lalu dia letakkan tangannya di atas kepala. Nabi letak tangan atas kepala seraya berkata, "Ya Tuhanku, yakni wahai Tuhanku, semuanya telah Engkau berikan tempat. Mengapa aku tidak? Kau beri kepada wanita tu akan tempat perlindungan. Kau beri kepada binatang tu akan tempat perlindungan. Kenapa Engkau tak sediakan kepada aku ni tempat perlindungan sebagaimana diberikan kepada orang lain?" Rasul kata, "Gitulah, aku ni merupakan Nabi Engkau, ya Allah. Aku menunaikan segala tanggungjawab yang diperintahkan oleh Engkau, ya Allah. Aku ke sana ke sini
menyeru manusia supaya beriman kepada Engkau ya Allah. Tapi Engkau tak sediakan tempat bagi aku dalam keadaan suasana yang amat memerlukan, iaitu dalam keadaan hujan dan keadaan ribut petir. Maka perlukan kepada tempat-tempat perlindungan daripada kesejukan, daripada basah kuyuk yang ditanggung oleh Nabi Isa AS. Jadi akhirnya Nabi Isa ni dia merayu kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, wahai Tuhanku, semuanya Engkau berikan tempat, mengapa aku tidak? Sebab apa tak beri kekat? Aku ni tak ada disediakan juga tempat. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikannya wahyu. Datang wahyu kepada Nabi Allah Isa AS. Di mana Allah Ta'ala firman kepada Nabi Isa AS, tempatmu di lautan rahmatku. Mudah saya bimbang lah. Kesusahan, kesengsaraan yang kamu hadapi, musibah yang kamu hadapi, penentangan-penentangan yang terpaksa kamu hadapi, itu adalah merupakan ujian. Tetapi pada hakikatnya engkau ni berada dalam lautan rahmatku. Jadi engkau akan sentiasa dipelihara, engkau akan sentiasa dijaga. Tetapi menjadi sunnatullah, bahawasanya orang yang hampir dengan Allah Ta'ala pastinya akan diuji. Lagi hampir dengan Allah Ta'ala, lagi kuat diuji. Sebab tu Nabi SAW menyatakan, Asyaddul bala al-anbiya, yang paling banyak dimusibahkan, dibalakan ialah para nabi-nabi. Sebagai apa? Sebagai pedoman bagi umat masing-masing. Umpamanya kita kedatangan ataupun kita dimusibahkan dengan ketiadaan makanan, dan keadaan kita lapar, tak ada makanan. Kemudian kita laparnya hari ni tak ada makanan, nak makan. Bila kita tengok orang yang ke atas lagi, siapa dia? Kita tengok Nabi SAW. Nabi tak pernah berturut-turut 3 hari kenyang, 3 hari berturut-turut ada. Dan keadaan sentiasa Nabi SAW lapar, tidak ada makanan. Sebab terpaksa mengikat perut Nabi SAW untuk menahan daripada lapar. Itu Nabi. Jadi bila kita ingat gitu, Nabi teruk pada aku lagi. Kita misalnya dalam dakwah kita, dalam kita menyeru manusia supaya beriman kepada Allah, kita ajak orang buat baik, kita seru manusia buat baik, dan kita seru manusia supaya meninggalkan segala maksiat derhaka kepada Allah. Kemudian ketika tu kita dicaci, kita dicela, kita dimaki dan sebagainya. Kita ingat bagaimana Nabi kita SAW bukan hanya dimaki, bukan hanya dicaci, bukan hanya dicela, bahkan Nabi kita disakiti, sehingga berdarah seluruh tubuh badan Nabi SAW ketika Rasulullah pergi dakwah ke Taif. Maka itu menjadi suatu semangat kepada kita. Sebab itulah apa yang kita alami ni, kesusahan, kesengsaraan, kesempitan, kesakitan, adalah merupakan satu juzuk saja daripada kesengsaraan, kesempitan, kesusahan yang dialami oleh Nabi kita SAW. Tu kata pedoman. Jadi kalau Nabi tu bersifat dengan kaya, misalnya kaya-kaya, jadi kita ni umat ni nak ikut Nabi, sibuk nak jadi tu, nak jadi kaya. Kemudian dengan kesibukan kita, sehingga kita meninggalkan sebahagian daripada tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Jadi sebab itulah bila kata pedoman Nabi sebagai pedoman, kita melihat di atas seluruh keadaan kehidupan Nabi kita SAW. Begitulah dengan para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihissalatu wassalam yang lain. Diuji dengan berbagai-bagai ujian. Tengok Nabi Isa alaihissalam. Ujian Nabi Isa ni juga berat. Sebab tu Nabi Isa ni salah seorang daripada Rasul yang sampai kepada peringkat ulul azmi. Orang yang diuji dengan berat sekali. 5 orang Rasul yang diberikan ujian paling berat sekali. Iaitulah Nabi Allah Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Nuh, yang pertama sekali Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga digelarkan Safinatullah. Tu. Berdakwah selama 950 tahun. Lama berdakwah tu.
yang hanya beriman kepada Nabi Nuh dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah seramai 80 orang je dalam masa 950 tahun. Kita berdakwah dalam seminggu dua, tak ada orang nak ikut, kita pun demam semangat dah. Kita kuliah sekali, tak ada orang mari seorang dua, pakai minggu lain tak mari dah. Tengok. Kekuatan kita di mana? Kosak kita niat tu kerana apa? Jadi tengok Nabi Nuh tu tak betul-betul. Dia tu berdakwah, menyuruh manusia. Walaupun yang mengikuti akan ajarannya hanya satu bahagian yang kecil saja daripada umat. Umat lain tu umat ramai lagi, tetapi yang mengikuti yang beriman hanya 80 orang saja. Kemudian siapa dia? Iaitu Nabi Musa alaihissalam. Juga diuji dengan berbagai-bagai ujian. Masa yang lama diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Ibrahim menghadapi ujian yang dahsyat, digelarkan Khalilullah. Nabi Musa digelarkan Kalimatullah. Dan yang keempat ialah Nabi Isa digelar Ruhullah. Tu sampai ke saat ni sekarang ni masih belum berkahwin Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, yang kelima, ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mendapat martabat Habibullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ujian yang dihadapi oleh para nabi-nabi ini akan menjadi suatu semangat bagi kita, menjadi suatu kekuatan bagi kita. Apa juga bidang yang kita tengok, maka itu menjadi sandaran kepada amalan perbuatan kita seharian. Tu. Batulah kita hendaklah memperbanyakkan membaca kisah-kisah kehidupan para nabi-nabi, kisah kehidupan para aulia-aulia illah, para wali-wali Allah, untuk menjadi kekuatan pada jiwa kita dan kekuatan pada diri kita. Jadi Allah Ta'ala firman kepada Nabi Musa ni, kepada Nabi Isa, tempatmu di lautan rahmatku. Mula so bimbang. Tak usah bimbanglah. Sesungguhnya engkau berada yang rahmat kasih sayangku, yakni kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ku kawinkan engkau pada hari kiamat dengan 100 bidadari. Tak usah kecewalah kalau atas dunia tak kahwin lagi. Tak kahwin lagi dah apa. Tapi aku kahwinkan akan dikau pada hari kiamat dengan 100 bidadari. Sebab waktu Nabi Isa diangkat ke langit itu, waktu tu dia masih muda. Satu riwayat kata umurnya lebih kurang 33 tahun. Mana orang muda tengah lawa lah, orang muda tengah jangok lah, tengah gagah. 33 ni orang muda kok tengah sihat molek lah 33. Dan di waktu tu diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit yang kedua. Jadi Allah Ta'ala menjanjikan kepada Nabi Isa, dah so bimbanglah, nanti ku kahwinkan engkau pada hari kiamat dengan 100 bidadari. 100 bidadari. Kita boleh seorang tak apa dah. 100 bidadari yang aku ciptakan dengan kekuasaanku. Aku ciptakan dengan kudratku. Semua akan melayani di bulan madumu 4,000 tahun. 4,000 tahun kamu akan setiap hari kamu akan merasa kenikmatan berbulan madu dengan anak bidadari itu, menepati 4,000 tahun, yang seharinya sama dengan umur dunia. Sehari itu sama dengan umur dunia, kalilah. Dah kita umur dunia ni tak tahu lagi ni bila sudah, dan bila awal pun tak tahu. Kita dengan awal permulaan Allah tak menjadikan dunia ni, kita tak tahu berapa ribu tahun ke, berapa ratus ribu tahun ke, berapa juta tahun, tak tahu. Tu kajian tu adalah kajian sampai kat jutaan ribu-ribu tahun tu, tapi tak tahu secara jelas, tak tahu berapa secara tepat. Sejak daripada Tuhan menjadikan bumi ni, menjadikan alam ni sampai kita hari ni, wujud hari ni, jarak masa terlama mana, wallahualam tak diketahui, tak disebut secara detail. Dan kita dengan hak nak acur kiamat ni tak tahu bila. Memanglah kita ni berada di akhir zaman dah, akhir zaman dah ni. Tapi tak tahu bila nak hancurnya langit, nak hancurnya bumi, tak tahu lagi ni. Tu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dibayang-bayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang alamat dan tanda. Kemudian alamat dan tanda hak besar-besar,
tak timbul lagi. 10 daripada alamat hak besar yang menjadi alamat akhir bagi nak berlakunya kiamat, tak timbul lagi. Di antaranya keluarnya Dajjal, Nabi keluar bangkitnya Imamul Mahdi, turunnya Nabi Isa, keluarnya Dabbatul Ard, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Tu hak besar-besar belaka tu. Tak keluar lagi. Jadi kita kata agak lambat lagi nak kira daripada masa kita hari ni nak sampai kepada hancur langit bumi ni, agak lambat lagi. Tak tahu berapa tahun lagi. Berapa puluh tahun lagi, berapa ratus tahun. Itu adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita yakin akan berlaku kiamat. Jadi sehari dilayani oleh anak bidadari kepada Nabi Isa ni, sehari iaitulah menepati dengan dia kata semua akan melayanimu di bulan madumu 4,000 tahun. 4,000 tahun. 4,000 tahun tu yang sehari daripada 4,000 tahun sama dengan umur dunia. Sehari tu sama dengan umur dunia kali dengan 4,000 tahun. Allah lamanya. Tu. Dan keadaan bernikmat-nikmat, dan keadaan bersedak-sedak. Waktu tu tak ada penat, tak ada letih, tak ada jemu, tak ada dah. Sedak semata. Kau sehari, kau sedak, kau sehari, kau sedak, kau sehari, kau sedak. Kau sehari, kau lazat, kau sehari, kau lazat. Walaupun ketika tu mungkin kita makan makanan yang sama. Tapi makanan yang sama tu rasa tak sama. Nama saja sama tapi rasa tak sama. Hari ni kita makan apa tu? Kita makan nasi ayam. Rasa ni. Esok rasa ayam kau. Tu rasa lain. Kau sedak, kau sedak, kau sedak. Tidak jadi kau tak sedak, kau sedak. Kita atas dunia kalau makan waktu hari-hari, dia cemu. Jadi cika, panggil cika. Sebut pun tambah dah. Dan hari-hari kuah singgang. Pas kuah singgang, pas kuah singgang. Sampai kuning muka. Kih kuah. Kih kuning. Naik kuning dah muka. Bau pun tambah. Tengok buyuk pun tambah dah. Puah, jemu. Ada pun nikmat syurga tak? Tak ada puah. Tak ada jemu. Kau sedak. Dengan tidak ada kesedak. Anak kata sedaknya duda nikmat syurga. Kemudian aku perintahkan juru panggil yang memanggil. Kemudian Allah Ta'ala firman lagi kepada Nabi Isa, aku akan panggil seorang juru panggil yang ini daripada kalangan malaikat lah. Dia kata orang yang memanggil atau orang yang buat pengumuman tu, dia kata, di manakah orang-orang zuhud dalam dunia? Hei sekalian orang-orang zuhud dalam dunia, ziarahlah pada pengantin Zahid. Zahid ni orang yang bersifat dengan zuhud, orang panggil Zahid. Zuhud tu sifat. Kemudian Zahid tu orang yang bersifat dengan sifat zuhud tu. Orang yang bersifat dengan sifat zuhud itu orang panggil Zahid. Zahid. Zahidun. Yang Zahid. Yang ni yang bersifat dengan sifat zuhud. Macam kata alim. Orang yang bersifat dengan sifat ilmu. Zatum muttasifum bil ilmi, maka dinamakan alim. Zatum muttasifum bizuhdi, orang panggil Zahid. Orang bersifat dengan Zahid. Jadi malaikat buat pengisytiharan, malaikat buat pengumuman, malaikat kata, di manakah orang-orang zuhud dalam dunia? Ziarahlah pada pengantin Zahid. Siapa dia pengantin yang Zahid? Isa bin Maryam, Isa anak Maryam. Ini menjadi sumber inspirasi bagi golongan-golongan zuhud. Bagaimana zuhudnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Tak ada akta dia. Tak ada akta berjalan dengan selas pinggang. Kita lagu mana kita. Bukan selas pinggang ni, kita penuh pinggang. Keliling pinggang kita. Kalau keliling pinggang aja tak apa. Ni keliling pinggang, keliling tekak, keliling lengan, keliling kaki, habis keliling. Banyaknya barang kita. Tiap-tiap satu daripada barangan-barangan kita semua dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada mana kita dapat, daripada harta yang halal kah, ataupun daripada harta yang haram kah, ataupun daripada harta yang syubhah, semua akan disoal setiap apa yang dimiliki oleh kita. Secara tafsir, sela-sela kain kita, sela-sela baju kita, sela-sela jubah kita, sela-sela tudung kita, semua akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang banyak tak banyak. Tu.
kalau kita pergi cek di immigration misalnya, dia cek secara borong gitu je. Tengok dalam mesin dia tu tak ada benda-benda pelik. Tak ada misalnya benda-benda tajam, tak ada benda-benda yang bahaya. Dia lepas lah. Dia tak suruh buka sesa, melainkan hak yang disyoki. Suspek bawa barang ke apa ke, baru dia suruh buka. Tapi di akhirat sesa. Harta yang kita miliki akan dipersoalkan satu-satu. Dah kita kira, cuba kita kira barang rumah kita. Pinggang, makuk, pakaian, semua kelengkapan satu-satu tu akan ditanya satu-satu. Secara terperinci, daripada mana harta, honi daripada mana harta, honi daripada mana harta, satu-satu. Nak kata kehalusan, kehalusan hisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Maka kalau orang bersifat dengan zuhud, mudahlah. Cara atas dunia lah, kalau kita naik kapal terbang, kita mana yang diri kita je. Beg tak ada, apa tak ada, bawa beg duit je. Beg duit kecil je. Tak ada lah. Tak ada poket. Jalan mana yang belenggang gitu je. Tak ada bawa pakaian, tak ada apa. Selas pinggang sungguh. Kan senang tu. Masuknya, lepas. Masuk lepas di mana-mana. Tak ada gaduh, tak ada berebut, tak ada apa. Tapi kalau orang bawa beg banyak kan, isi dan bagasi lagi, kemudian nak naik atas kapal lagi, lepas tu kena timbang lagi, kalau lebih barang timbangan kena buat keluar pula. Kalau ada benda-benda salah kena buka pula. Siapa pekat kan habis. Kena buka jam, kena buka cicing, kena buka spek mata, kena buka tali pinggang, habis kena buka belakang. Tu. Tapi kalau orang kita kau sama, selamat je, suruh masuk, pas je. Tu. Begitulah suasana keadaan kalau kita melihat apa yang berlaku di dunia ni, tak ubah apa yang akan berlaku di akhirat nanti. Orang yang dari segi harta dia tak banyak, maka dia mudah lepas. Tapi amalan dia banyak. Amalan dia banyak. Dia sibuk dengan amalan-amalan akhirat, amalan yang membawa dia tu hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Jadi sebab itulah katanya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i katanya, wa man yadhqid dunya fa inni ta'imtuha wasiqa ilaina azbuha wa azabuha. Ini perkataan bagi Imam Syafi'i rahimahullah taala, mengingatkan kita tentang dunia. Kata Imam Syafi'i, wa man yadhqid dunya fa inni ta'imtuha, dan sesiapa yang ingin merasakan dunia, fa inni ta'imtuha, maka sesungguhnya aku pernah merasainya. Aku pernah merasai. Aku ada pengalaman nak cerita kamu tentang dunia ni. Katanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wasiqa ilaina azbuha wa azabha, pernah dialihkan bagi kami ini, kepada kami, azbuha akan kesenangan dunia, wa azabha dan azabnya azab dunia. Kami pernah mengecapi kesenangan atas dunia, keselesaan, kesedapan atas dunia, dan kami juga pernah diberikan perasaan penderitaan ketika mana duduk di atas dunia. Kami rasa belaka dah. Senang pun kami rasa, susah pun kami rasa. Yang setengah-setengah kita ni rasa senang sama, tak rajin rasa susah tu. Tu jadi masalah, tak rajin rasa susah, senang sama. Tu. Jadi Imam Syafi'i kata pengalaman dia ada rasa senang, dan ada waktu dia pernah merasai kesengsaraan kehidupan ketika mana atas dunia. Falam arha illa ghururan wa batilah. Katanya Imam Syafi'i, falam arha, maka aku tidak melihat akan dunia, illa melainkan ghururan, yakni penipuan, wa batilan, dan kebatilan. Yang aku duduk tengoknya, yang aku duduk berhati, yang aku duduk aku duduk tengok-tengok, duduk genung-genung, bahawasanya dunia pada hakikatnya suatu benda yang menipu daya. Ghururan ialah suatu penipuan. Banyak sangat menipu daya kita. Dengan tipu daya itulah menyebabkan kita lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tertipu kita. Dan wabatilan, dan banyak sangat benda-benda yang batil. Benda yang batil yang membawa kepada
Kita ni lebih gemar untuk melakukan maksiat derhaka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita terjerumus dengan kebatilan. Sehingga satu ketika kan, kalau kita ni duduk makan dengan harta haram ni, lama-lama orang panggil kita jadi Allah bisa kerana biasa. Orang kata tak boleh tu haram, tak apalah. Tu haram tak boleh tak biasa. Sebab apa? Dah jadi darah daging dia dah. Jangan setengah-setengah kan orang yang makan risuah, orang makan riba. Daripada kalangan umat Islam, sejauh Islam yang makan riba, yang makan risuah. Dia tahu tak rasuah tu, risuah ni rasuah tu haram. Dia tahu tak riba tu haram? Tahu. Bukan tak tahu. Sebab hukum ni hukum yang jelas. Hukum ni bukan hukum yang tersembunyi. Hukum ni mana dibicarakan di mana-mana. Kalau kuliah-kuliah ada dibicarakan di antara dosa-dosa besar apa dia? Rasuah. Di antara dosa besar apa dia? Riba. Disebut oleh Nabi SAW secara khusus dan disebut oleh Allah Taala secara jelas. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Menghalal oleh Allah Taala kan jual beli. Allah Taala menghalalkan kita jual beli, tetapi wa harrama riba, Allah Taala mengharamkan riba. Ini menyatakan bahawasanya benda ni hukum jelas. Riba, rasuah, benda yang salah. Tetapi ada sebahagian daripada kita umat Islam ni yang mengambil riba, mengamalkan amalan riba, yang mengambil risuah, yang beramal dengan risuah, sehingga akhirnya dia rasa tak ada rasa apa, tak ada rasa bersalah. Sedangkan hasil itu dah hasil yang haram. Haram dia untuk diri dia, haram untuk ahli keluarga dia. Itu menyebabkan tertudung ataupun tertutup, terhijabnya hati dia tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu apabila dipenuhi tubuh dia tu dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tertudunglah dia tu mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tertutup, terkunci hati dia untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak sangat dia makam dia haram. Batulah Nabi SAW menyatakan, kullu lahmin nabata min haramin. Setiap daging yang tumbuh, setiap daging yang terjadi, kullu lahmin, setiap ketulan-ketulan daging yang nabata, yang tumbuh, yang terjadi, min haramin, daripada harta yang haram. Tak kira lah curi hak orang ke, curi hak orang ke, makan riba ke, makan rasuah ke, apa juga bentuk daripada sumber rezeki haram, dijadikan itu benda yang digunakan untuk mendapatkan makanan, pakaian dan sebagainya. Maka Nabi mengatakan tiap-tiap seketul daging yang tumbuh daripada makanan haram, fannaru aulabi, maka bermula api neraka itu terlebih utama dengan dia. Jadi akhirnya tertukar kita. Rasa tak ada masalah, benda halal benda haram sama je. Tu sama je. Jangan kita rasa gitu. Kan setakat learning kan. Kita kalau benda haram tu kita rasa haram ni tak boleh. Ataupun kita akan menjaga binatang lah. Binatang anjing dan babi. Secara automatik kita Islam ni, bila temu anjing, kita nak lari dah. Sebab apa? Kita tahu benda tu benda najis. Kita tahu benda tu najis. Bila kita naik kereta babi nitah ataupun anjing nitah, anjing tu nak mari kat kereta kita, kita ambak dia. Bimbang ni, kena samuk ke, kena apa ke, banyak kerja pula. Sebab dia najis. Dengan sendiri mana jiwa kita ni, hati kita ni nak lari daripada anjing dan babi. Sebab apa? Sebab dinaskan dia tu benda yang najis. Tetapi apabila lama kelamaan kita duk main, ada ke orang Islam kita duk main dengan anjing duk tu, ada gurang dengan anjing tu, lama-lama dia rasa tak apa dah. Ada ngejilatan anjing dengan air liur anjing, dengan basuh dia pergi mandi pula anjing. Kalau kita kata kalau kita di atas mazhab Syafi'i enggak, tak boleh lah. Mereka kena samuk pula. Kena samuk pula. Tu nak pergi kadang dia basah ataupun kita basah, ataupun basah kedua-duanya bertepuh, maka menyajikan kita kena basuh dengan cara kita samuk. Kita ni. Jadi dengan sendiri ni orang yang jaga ni bila tengok anjing, hati kita lagu mana? Mesti kita nak jauh. Bila tengok babi, hati kita secara automatik nak jauh.
Tetapi lama-kelamaan kalau orang tu duk main-main macam biasa, duk main, duk peluk macam peluk belai, kucing dah. Tak ada masalah. Maka begitulah dengan harta yang haram. Dah lama-lama kita duk main, lama-lama kita duk main, duk makan haram, lama rasa gedak apa Pekat mula-mula, ni dah sedap lah ni. Rasuah ni tak sedap kau ni. Ada main duit kat bawah meja je. Duit teh apa ni tebal sangat. Siapa sapu surat besar. Lepas tebal dekat Naichi pula. Tu. Dalam tu warna purple belaka. Kalau warna biru aluh tu boleh mana kecil sangat. Seria. Ni warna purple 100. Tebal kat Naichi. Ambil duit teh. Ambon mahal teh apa makan. Tu teh benda yang dia minum sampai pekat tebal gitu lalu. Ni. Tak kira lah nama duit teh ke, duit kopi ke, duit nasi lemak ke, duit apa ke. Kalau kita mendapati diberi kepada kita dengan sebab sesuatu. Sebab ada sesuatu pertolongan yang kita berikan. Misalnya orang main projek, nak dapat projek, dia adalah duit teh ni, biasalah. Maka itu dinamakan risuah. Maka rasuah-rasuah ni setengah daripada dosa besar, bukan dosa kecil ni, rasuah. Tu. Tapi oleh kerana lama kita dah main, akhirnya rasa tak apa. Pekat mula-mula, bila orang uluk, kita rasa, biar tak apalah, saya tolong je ikhlas. Pekat mula, takut kita, takut. Tapi dah lama, akhirnya kita minta. Takkan tak ada duit teh, dah tolong ni, takkan tak ada. Kita pula minta. Asalnya orang nak beri, kita tak nak. Tapi dah kita ambil lama-lama, kalih dah panggil. Allah bisa, kena bisa. Ni kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tukarkan hakikat benda haram tu seolah kata jadi benda halal. Hakikat benda tu benda haram, tapi kita rasa macam haram dah tu. Ni. Kita bimbang. Gitulah dengan benda maksiat. Mula-mula nak tengok benda maksiat dengan mata kita. Ni haram. Lama dia tengok rasa tak ada masalah, biasa je. Tu biasa je dia tengok. Dia dengar benda-benda haram. Asal-asal awal-awal, warak lagi. Takut lagi. Malu-malu lagi. Lama-lama, dah jadi biasa tak ada masalah. Allah Ta'ala tukarkan dalam perasaan hati kita ni, benda tu tak apa. Dia kata, tak apa kecil-kecil je. Ataupun sekali je. Buat sekali je tak apa. Tu. Ni lah antara benda yang paling kita takuti. Jadi tengok bagaimana Imam Syafi'i menceritakan pengalaman dia. Dia kata kami pernah diberikan rasaan kesenangan ketika atas dunia dan diberikan kesengsaraan atas dunia. Kemudian daripada tinjauan kami, katanya Imam Syafi'i, wala falam arha, maka aku tidak mendapati tidak melihat akan dunia illa ghururan wa batilan, melainkan tipu daya dan kebatilan. Kama la hafi dharil falati sarabuha. Seperti katanya Imam Syafi'i, seperti kalaha, kama laha fi dharil falati. Seperti dia kata kita tengok Fata Morgana, kan Fata Morgana ni kita tengok kelipan-kelipan di kalau kita duduk tempat kita ni tak ada padang pasir. Kemudian kita tengok di atas jalan raya. Hari yang tersangat panas. Kalau kita duduk nampak macam air je. Tu Fata Morgana tu nampak macam air je. Mana nampak? Sedap je nampak. Rasanya macam di luar ada air je. Tu. Benda cuaca tu panas. Sebagaimana orang duduk di padang pasir melihat Fata Morgana ni seperti air. Tu macam ada air je. Tu yang kisah Hajar yang daripada Safa ke Marwah tengok macam ada air. Siapa daripada Safa ke Marwah, siapa di Marwah tengok pada Safa macam ada air, mari pula. Lepas tu duduk di Safa tengok di Marwah macam ada air pula. Tu. Begitulah kita melihat dunia ni. Nampak comel je, nampak indah je, nampak lawa je. Sedangkan itu benda yang menipu daya. Tu, menipu daya. Keseronokan yang sementara. Sedap sekejap je dunia ni, sedap. Macam kita makan lah.
Ke kita makan hok nasi mari tengah hari mari kekal sedap sampai ke pagi ni. Ha. Siapa dia hok makan mari benda hok sedap kali makan ikan bakar ke makan ikan hok kita minat cicau budu ke ataupun makan ulang hok sedap. Allah sedap sungguh. Ataupun kita pergi kedai hok jual kari pala ikan hok so-so kita pergi. Hari kita pergi makan suti pala itu orang. Allah sedap sungguh. Sedap sungguh tu sampai ke pagi ni tak? Dah, petang cari mi goreng pulau. Tengah hari mari sedap, petang bahan mi goreng pulau. Malang bahan nasi roti canai pulau. Pagi ni nasi dagang pulau. Mana? Tak ada kekal. Kalau sedap tu ni ingat mari tu kenyang. Yang kenyang dia mari dulu. Masih dagang mari dulu. Kenyang lagi. Duk sedara lagi ni. Lagi. Kenyang hok mari dulu. Dah. Tak kekal. Tu. Sedap tu sekejap je, bukan kekal selama-lamanya. Wa ma ya illa jifatun mustahilatun. Imam Syafi'i kata wa ma ya illa jifatun mustahilatun. Dan tidak adalah ia dunia ini melainkan jifatun, iaitu melainkan bangkai mustahilatun yang tidak ada harga. Yang tidak ada harga. Hakikat bagi dunia adalah merupakan bangkai yang tak ada harga langsung. Harga langsung. Alayya kilabun hammuhunna ijtizabuha. Dan di atasnya adalah anjing-anjing yang bernafsu untuk menguasainya. Yang berebut tu ada anjing-anjing. Kata Imam Syafi'i, anjing-anjing yang pakai berebut siang malam. Tak sedar ke garik, tak sedar ke isteri, tak sedar ke subuh, tak sedar ke zuhur, tak sedar ke asar. Ada berebut tu, dia kata seperti anjing. Tu dia dengan anjing-anjing dunia. Fa'in tajtanibha kunta silman li ahliha. Maka sekiranya kamu menjauhinya, kamu akan selamat daripada mereka. Kalaulah kita menjauhi akan dunia, maka kita akan selamat. Yang ni kalau kita menjauhi daripada anjing-anjing dunia, maka kita akan selamat. Tapi kalau kita saing, lama-lama kita pun jadi anjing kau. Maksudnya, orang yang merebut akan dunia. Kalau kita saing, kita saing lah. Kalau kita saing dengan ahli-ahli yang cakap bab projek kau, kita lama-lama cakap bab projek juga. Atau pandai-pandai pula cakap bab projek kita. Kalau kita saing. Satu kalau kita saing dengan orang lain, lama-lama kita jadi rajin buat ibadat, kita rajin mengaji misalnya. Kalau tak jadi alim pun. Tu orang panggil ada perubahan di atas diri kita mengikut kawan kita. Kita saing dengan token minyak atar. Walaupun kita tak jual minyak atar. Kita duduk tepi minyak atar. Lama-lama bau minyak atar tu sampai kita kau. Kita balik ilmu, sedap bau. Jual minyak atar ke dah. Hamba dia saing orang jual minyak atar. Tengok. Orang panggil berjerangkit. Kebaikan ataupun bauan tu akan berjerangkit juga pada kita. Maka begitulah sebaliknya kalau kita berkawan bersahabat dengan ahli maksiat. Tengok kan remaja-remaja kan. Yang tegar isap rokok, yang tegar duduk main isap dadah dan sebagainya. Asal sebab apa? Sebab saing. Sebab saing ke? Kalau tidak, hidup anda sendiri. Duduk isap rokok tidak, anda sendiri. Dia kena ada saing ke? Mula-mula dia nak isap rokok. Ambo sekali, ambo teras sekali. Ambo. Tu. Kita ingat kayah kita marah, ingat kemak kita marah mula-mula. Tu. Pas hari-hari kawan ni duk embuh muka kita. Yesak, embuh. Yesak, embuh. Kita pun teras sekali. Teras sekali. Kau batuk, kau dah batuk mula-mula. Sekali sak, batuk dulu. Batuk, tengok. Lama. Akhirnya, mula dia upang tu. Ambil. Lama-lama. Dah. Musak kau. Beli lah. Pandai-pandai beli lah. Tengok. Cari duit pula kita. Tu. Lama-lama, jadi kita sama jadi. Orang yang tegar. Sak. Tak nak tu dah. Kali berhenti rokok jadi sesama, jadi batuk, jadi dok, jadi berai hidung, jadi berai mulut. Pas makan agak tak titik mulut tadi. Tengok orang isap rokok. Orang isap rokok jangan. Pas makan agak memang cari rokok lah. Nak cari sugi berasak dia.
Lepas makan kau lari. Tu lari. Ai dak kira saing dengan tok guru saing dengan tok guru dan siapa masa dia nak ayat dia isap aja pro. Tidak kira malu Allah dah. Isap akak ni. Isap akak. Asal tahu isap akak ia tak malu nak minta rokok. Tengok walaupun dia tak kenal. Rokok batang. Tu. Kalau dia ada rokok ada api. Ada letter tak? Dia tak malu dah. Nak tak? Tu. Ni perangai dia. Jadi gitulah dengan orang pemuda-pemuda kita. Tu yang terlibat dengan gejala-gejala dadah dan sebagainya, kuda. Ya asalnya saing. Kalau dia saing dia orang berjuru, orang kaki surau, kaki masjid, kaki mengaji, kaki menadah kitab. Dia insya-Allah jadi gitu juga. Tetapi dia saing dengan tu. Dengan kaki motor. Tu bila saing kaki motor kak, gitulah. Mula-mula dia kaki, lepas tu minta dengan ayah suruh beli motor. Ayah beli motor, lepas tu paik sini. Ubuh ni. Tu. Lepas tu mula-mula naik molek lagi. Moga tayar Jepun buat tayar 2 tin, naik 2 tin. Lepas tu lama-lama naik sutir pula tayar sutir. Naik sutir. Tu. Duduk congek, main ni. Tu hak congeknya hak masuk hak apa? Kalau betul-betul pandai congek tayar depan. Tayar belakang tu ramai dah. Congek tayar depan tengok. Kalau pandai. Tu ini pengaruh belaka. Sebab apa? Pengaruh di atas kawan. Maka begitulah kita dengan hal dunia ni. Kalau kita berkawan dengan ahli dunia, maka kita pun akan jadi ahli dunia juga. Lama kelamaan. Hatta orang tu ustaz sekalipun, bila kawan dengan ahli dunia, kalah dia. Terkalah dia. Tok guru sekalipun, kalau kawan keliling dia ahli dunia, kalah juga dia. Sebab itulah Imam Syafi'i kata, hendaklah kita jauhi. Jauhi daripada anjing-anjing dunia ni. Kalau nak selamat. Jika sekiranya kamu menjauhinya, fa'in taj tanibha, maka jikalau kamu menjauhi akan dia, akan anjing-anjing dunia, kunta silman li ahla, nescaya kamu akan selamat daripada mereka, daripada ahli dunia. Jadi daripada anjing-anjing dunia. Wa in tajtadibha, maka jika kamu ingin juga menguasainya, naza'at ka kilabha. Tu anjing tu pastinya akan menggigit kamu. Kalau kita nak menguasai dia, kita nak lawan dia, maka dia akan menggigit kita. Dia akan mendatangkan kemudaratan bagi dia. Maka sebab itulah walhasilnya hendaklah kita jauhi diri kita daripada tu ahli-ahli dunia. Jangan. Tu kita bukan kata nak memutuskan silaturahim dah. Jangan kita panggil bercampur gaul sangat. Kawan-kawan lah. Sekadar kita kawan biasa. Jangan jadikan itu sebagai idola kita, jadikan itu sebagai panutan kita. Maka akhirnya menyebabkan kita pun akan terjerumus dengan tipu daya dan kebatilan dunia. Ini pesanan daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Habis. Kemudian dia kata, telah berkata Nabi Isa AS. Telah berkata Nabi Isa AS, celakalah bagi pencinta dunia, bila dia mati dan meninggalkan dunia dan segala isinya, isi dunia, dalam keadaan bangga. Celaka kita. Kita mati dalam keadaan bangga sebab kita memiliki kekayaan. Kita tak pernah memikir tentang amalan-amalan yang akan kita bawa ketika kita mati. Takdirlah, kita tak kata siapa-siapa ni kalau kita ni kaya. Kalau kita kaya, apa yang kita fikirkan dalam kepala kita? Kalau orang ahli projek, fikir tentang projek dia. Kan tengok sibuk telefon situ, telefon sini. Kalau banyak projek sampai seluruh dunia. Kalau projek dia sampai seluruh dunia, lagilah berat dia. Tengah-tengah tawah di Baitillah pun telefon. Mana projek ini? Mana projek tengah-tengah tawah tu? Tu. Rasa kata masjid kampung kita, masjid atas kampung kita ni biasa nipis tu. Dari jarang tu. Tengah tawah depan Kaabah tu. Alai-alai lagi lupa kita. Ni. Jadi kita ni untuk sibuk dengan hal tu. Siang malam apa yang kita fikirkan tentang kemasukan, tentang projek kita, tentang keuntungan, tentang kerugian. Ada duk kira.
Tu. Kita tak pernah kira tentang amalan-amalan kita dah diterima ataupun tidak oleh Allah Ta'ala. Kita buat kadang-kadangnya, tapi buat tu sebagai nak melepaskan batu di tangga saja. Semayang, puasa, tapi buat. Dan kadang kita ni salah kata tergagah saja. Bukan kata buat tu dengan sepenuh kerelaan hati kita, tidak. Maka bayang kalau kita buat tu bukan kerelaan hati kita, buat apa panggil? Di atas jalan sambil lewa, acuh tak acuh, melepaskan batu di tangga. Tu kodat tu. Maka hak lain tu, hak yang sungguh kita apa? Hak keduniaan kita, hak tu yang kita utamakan, hak tu yang kita bersungguh sangat. Tu. Sebab tu kata Nabi, celakalah bagi pencinta dunia. Hubbud dunia. Orang yang benar hati dia cinta dunia ni, orang yang hati dia betul-betul terlekat dengan dunia. Kalau duduk atas dunia tapi tak sampai peringkat cinta gila pada dunia, tak apa lagi. Tapi kalau sampai peringkat cinta gila ke dunia, jatuh hati ke dunia sampai peringkat lupa makan minum. Setengah-setengah orang akan sibuk dah lalu, siapa dah ingat makan minum. Allah hari ni tak breakfast lagi pagi ni. Dah sibuk ni, projek tu sedap pergi ke bawah. Dah kena darah tinggi, dah kena darah rendah, dah kena macam-macam penyakit. Dah sibuk sangat. Siapa dah nak urus diri. Dah nak urus diri, setengahnya dah nak mandi. Pagi ni tak mandi gini. Kejut-kejut tadi, pas subuh tadi, mari tapuk lalu dah. Mari di side. Tengok side. Tu tengok pekerja hari ni ramai tak mari sebab apa ni. Mana sibuk sungguh kita. Sibuk. Tu. Bila dia mati dan meninggalkan dunia dan segala isinya, isi dunia dalam keadaan bangga dia. Tu, bangga kita. Apatah lagi kalaulah kita masuk dalam bilangan. Top 10. Top 10 mana 10 yang terkaya di dunia. Kita seorang-seorang. Pak Mak masuk seorang-seorang daripada 10 yang terkaya di dunia. Allah, masyhur kita. Bangga dah kita. Banggalah. Tu, bangga. Kebanggaan. Ini yang kita nak. Sebab orang kasih kepada dunia, salah satunya sifat dia suka kepada riasah, hubur riasah, hubujah, kasih kepada kemegahan, kasih nak jadi kepala orang dan dia kaya. Asalnya dia terbit daripada hubbud dunia. Batu Nabi menyatakan hubbud dunia ra'su kulli khati'atin. Kasih kepada dunia menjadi kepala bagi segala kejahatan-kejahatan lain. Kejahatan lain itu jadi anak buah dia. Kasih kepada kemegahan, kasih kepada pujian, kasih kepada riasan nak jadi ketua. Hasil daripada mana? Hasil daripada hubbud dunia, hasil daripada kasih kepada cinta kepada dunia. Tu. Padahal dikata dunia menghinakannya. Hakikatnya dunia menghina kita ni. Yang kita duduk bergelombang dengan dunia. Hakikat dunia ni sedang menghina kita. Dunia ni keji kita. Tu. Tapi kita tak, kita bangga. Kita bangga dalam lautan kekayaan yang kita miliki. Kita bangga dengan keadaan kita berada dalam lautan kesenangan yang kita capai. Kita kata inilah usaha kita, inilah usaha gigih kita. Tu. Satu berebu orang nak jadi kaya. Berebu orang nak jadi kaya, nak jadi senang. Nak cari jalan bagaimana nak kaya dengan tak kerja ramai juga. Masuk skim tu, masuk skim ni, masuk saham tu, masuk saham ni. Malah tipu. Tipu ramai mana? Sebab apa? Sebab nak cari ni, nak cari habuan. Hak yang Allah Taala, yang Nabi beritahu, amalan-amalan ringkas tapi memberi pahala yang besar di akhirat, kita tak rebu tu. Kita tak rebu. Tengok amalan yang disebut oleh Nabi, orang yang baca kul huwallahu ahad 3 kali kul huwallahu ahad, menepati seolah kata dia sekali khatam Quran. Tak baca pun kita. Amalan tu ringkas je, pendek je, tapi pahala macam kita baca sekali khatam Quran. Bagi kita nak khatam Quran sibuk dah baca tu pahala menepati. Tak buat juga. Kita. Ni ruginya kita. Banyaknya amalan-amalan yang disediakan oleh Allah Taala dalam bentuk amalan tu ringkas, pendek, dari segi mudah kita nak amalkan, tetapi menjadi keberatan di atas kita. Tetapi benda berat tu,
Kisah tentang dunia ni. Berat tak? Berat. Payah tak? Payah. Sebab kita nak cari benda halal ni, payah atas dunia ni. Bila kita terlibat dengan benda-benda yang besar misalnya, maka nak cari 100% halal, oh payah. Payah cari barang yang halal ni. Sebab apa? Nabi menyatakan al-halalu bayyinun. Benda yang halal ni nyata jelas. Wal haramu bayyinun. Dan benda haram pun nyata jelas. Bila nyata jelas, walaupun benda tu benda haram, tapi lama kelamaan kita kalih, menyebabkan kita ni terjerumus juga dengan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dan perasaan kita tak ada apa, tak ada masalah, tak ada apa. Inilah benda-benda yang kadang-kadang kita tak rasa. Kita tahu tapi kita tak rasa. Tu bukan kita tak tahu. Benda ni haram tak bolehnya, tapi kita tak rasa benda tu. Rasa macam ada apa. Ada apa sama. Ada apa sikit je. Dah sikit-sikit lama-lama tak akan jadi bukit. Kalau kita tambung sikit lama-lama, dia akan jadi bukit. Qalilan fasara jabalan. Sedikit demi sedikit lama-lama dia akan jadi bukit. Tu. Kemudian celakalah bagi orang yang tertipu. Bagaimana mereka melihat apa yang mereka benci, meninggalkan apa yang dicintai, dan datang pula apa yang telah diancamkan. Bagaimana mereka melihat apa yang mereka benci? Dia tengok benda benci, meninggalkan apa yang dicintai, tapi dia meninggalkan benda yang dicintai. Tu. Dia melihat kepada benda yang dia benci. Dunia ni benda yang dibencikan. Dunia ni benda yang dibenci. Siapa dia? Allah Ta'ala benci. Nabi menyatakan bahawasanya satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala yang tak pernah Allah Ta'ala pandang sejak daripada diciptakan akan ialah dunia. Dunia ni makhluk Allah yang Allah Ta'ala ciptakan semenjak daripada Allah Ta'ala menjadikan dunia. Allah Ta'ala tak pernah memandang kepada dunia. Menunjukkan bahawa dunia ni tidak ada nilai yang harganya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia amat dikeji. Dunia amat dibenci. Tapi kita pandang tu, kemudian kita meninggalkan benda yang dicintai. Iaitu apa dia? Kita nak ke syurga. Nak ke syurga bukan main. Tapi amalan kita tak ada. Ini disebut dalam satu hadis kursi. Allah Ta'ala firman, ma aqalla haya aman yatma'u fi jannati bighairi amalin. Kaifa ajwadu birrahmati ala man bakhila bi ta'ati? Maknanya Allah Ta'ala firman, ma aqalla haya aman yatma'u fi jannati. Alangkah maknanya sedikitnya sifat malu orang yang tamak pada syurga aku. Sedikit malu dia tu nak kepada syurga aku. Tak malu muka dia ni. Tak malu muka nak syurga aku. Nak kepada rahmat aku, nak kepada kasih sayang aku, nak kepada pertolongan aku. Tapi bighairi amalin, dengan ketiada amal. Aku suruh semayang, mung tak semayang, ataupun mung semayang dah keadaan jahil. Aku suruh mengaji untuk ilmu, mung tak mengaji, tak untuk ilmu. Tak ada amal, mu kosong daripada amalan. Tapi mu nak syurga sama. Ku menantimu di pintu syurga. Kamain. Berkasih nak nanti di pintu syurga. Kalau pintu syurga hak ayah kita dah apa dah. Tu. Amalan tak ada, kosong. Ma aqalla haya aman yatma'u fi jannati. Sedikit benarlah sifat malu mereka yang tamak, mereka yang keinginan dengan akan syurga, kepada syurga aku. No, bi ghairi amalin, dengan tak ada amal. Tak ada amalan. Gi kepada akhirat dah kadang kosong. Tu kalau kosong tu boleh tahu, tapi dipenuhi dengan amalan-amalan kejahatan, amalan-amalan keburukan, amalan-amalan maksiat penuh tercatat pada surat amalan kita. Bayanglah, amalan kebajikan kita kosong. Tak ada benda. Kemudian amalan kejahatan terpenuh. Bagaimana kita nak dapat syurga Allah Ta'ala? Lalu Allah Ta'ala menyatakan, kaifa ajwadu birrahmati. Bagaimana aku ni nak bermurah hati
Nak ajwadu mana bermurati, berrahmati dengan kasih sayang aku, dengan rahmat aku. Ala man bakhila bi taati, di atas seseorang yang bakhil, kedekut dengan mentaati aku. Dia tu malah nak taat kepada aku. Macam mana aku ni nak bersifat dengan sifat pemurah dengan dia? Allah Ta'ala bersifat pemurah dengan orang yang tak bakhil, tak kedekut. Masa dia, harta dia, tengok. Masa kita tak kedekut untuk kita melakukan ibadat kepada Allah. Jangan rasa ruginya aku duduk saja je, ngaji duduk saja. Pagi-pagi ni, pagi-pagi khamis ni, kalau pergi cari kerja buat, boleh dah masuk sikit. Kita rasa rugi. Tapi kita ni tak bakhil dengan masa kita. Mana kita buat ibadat. Tak bakhil, tak kedekut. Dan harta kita Tuhan bagi. Tuhan bagi harta banyak kita. Kita tak bakhil, tak kedekut untuk kita infak. Kita belanja. Kita belanja pada jalan Allah. Tengok pakai miskin kita bawa sama. Moga masing-masing bawa mari. Bib besar kan. Bawa lah 3-4 ketul sehari seminggu. Bawa. Lalu kok bus stand tengok. Ada pakai miskin. Beri ulu. Tengok pakai miskin. Beri ulu. Tu. Kita tak bakhil dengan harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ni kita bakhil. Kita kedekut. Harta rugi kita. Hakikat harta yang jadi milik kita, harta yang akan dapat membantu kita, harta yang kita beri kat orang kan. Harta yang kita beri kat orang tu lah. Bukan harta kita simpan tu. Harta kita simpan tak tahu lagi tu nak jadi apa. Ni yang kita beri orang. Beri makan ke orang. Kita infak ke masjid, kita infak ke surau, kita infak kepada fakir miskin, kita infak kepada jalan-jalan sabilillah. Tu yang akan jadi harta kita, yang akan kita miliki ketika mana kita berada di akhirat nanti. Tu. Jadi kalau orang tak bakhil ni, barulah Allah Ta'ala tak akan bakhil dengan sifat rahman dia, sifat rahim dia, sifat kasih sayang dia. Barulah Allah Ta'ala sentiasa memandang kita dengan pandangan kasih sayang, pandang rahmat. Bukan pandang murka daripada Allah. Tapi kalau orang tu dengan usia yang panjang tapi dia bakhil untuk melakukan ibadat, dia sibuk dengan hal lain. Waktu dia tu dalam jadual sehari-hari ataupun jadual bulanan tu, dan diary dia penuh pergi cantik tu, penuh pergi saning, pergi taknu, melancung situ, melancung sini. Petang katanya papasa tu baca Quran, moleknya mereka umur kita dah. Pergi unggah tak tu, pergi unggah tak ni. Tu pergi maigah. Orang yang ada duit sikit lagi maigah. Kalau tak ada duit sikit, pergi unggah naik bukit besar. Tu naik turun bukit besar. Berjelas sekali. Bila duduk. Duduk semayang sunat. Boleh berapa rakaat dah tu. Kalau kita semayang tu banding dengan kita tu, peluh juga. Mayang sungguh sikit. Biar peluh. Dan nak peluh, nak keluar peluh. Mayang gerakan tu kan. Gerakan tubuh badan kita. Tu kan. Daripada kita buat benda-benda yang seumpama dia lah. Yang untuk kesihatan. Masjid kita ni. Walaupun kita ada masjid kita ada dah. Tukar sapu ke apa. Tak apalah kita ambil nyapu, apa nak nyapu. Nak suruh peluh. Jalan situ, jalan sini. Aku tik daun ke apa. Tak ada masalah. Kenapa? Nak cari sihat. Tu. Sambil kita cari kebajikan. Akan banyak sehakikatnya benda yang boleh kita buat. Tu. Tapi kita bakhil. Harta kita Allah Ta'ala beri macam-macam. Tapi kita bakhil, kedekut. Bagaimana kita nak dapat kemurahan daripada Allah? Lepas tu kita marah kepada Allah. Bapa dia, ya Allah. Tak beri tu, tak beri ni, aku minta tu, minta ni lama dah. Sebab apa ajak aku tak aja tertunai ni? Sebab apa kita hanya kaji tentang Allah, kita tak kaji tentang diri kita? Sebab apa kita muskil tentang Allah, tak muskil tentang diri kita? Sebab apa kita memikirkan tentang hubungan Allah Ta'ala kepada kita, kita tak pernah memikirkan hubungan kita dengan Allah. Tu. Misal kita kata saing lama kita. Saing lama kita tu duduk lama dah tak temu. Saing rapat kita lah, lama dah tak temu kita. Kita telefon, dia tak akad. Kita hantar mesej, dia tak balas. Dia baca, nampak tik. Biru tu. Nampak baca. Tapi sebab apa tak balas? Assalamualaikum. Sihat ke learning? Dah lah. Tiada hari kita tahu. Tiada hari Assalamualaikum.
Balas dak jawab nanti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ha tu. Apa dia ni? Tu. Kita hanya fikir sebab apa dia? Mungkin dia gini. Kita tak pernah. Ke aku ada buat salah ke dia? Ke aku dulu ada menyakit hati dia? Ke aku kita kena fikir kita. Jangan fikir dia sangat. Dia tu mungkin dia ada tu. Sebab-sebab tu yang menyebabkan dia tak balas. Akhirnya kita kata, dah jawab salam, dosa kita pula rakyat. Dia tahu dah dah, tapi ada sebab tu. Ada sebab. Kita jemput mari, kita siap kita buat makanan sedap, lepas tu kita siap kita ambil gambar, lepas tu kita atas dia ni. Jamu marilah ni, makan ambil jamu ni. Tak mari juga. Nak kata, tak balas langsung. Ahli kita tu atas sama. Tanpa kita duk kaji, ada tak kesalahan yang kita lakukan? Tu. Begitulah kita duk doa. Tuhan tak makbul sebab apa ni, sebab apa? Allah Ta'ala sebab apalah Allah Ta'ala. Kita duk fikir tentang tu. Kita tak pernah fikir. Kita ni, aku ni banyak sangat maksiat dengan Allah. Aku banyak sangat melakukan benda yang Allah Ta'ala sebab itulah terhalang doa aku untuk diterima oleh Allah Ta'ala. Kita fikir dah. Maka bagaimana untuk menyelesaikan? Maka kita akan banyak taubat, hindari diri kita daripada maksiat. Tu mana dia, cara penyelesaian dia. Jangan orang panggil su'uzan kita, huduh sengkang kita dengan Allah Ta'ala. Tu salah, silap kita sebagai hamba. Silap ataupun kita duk sangka tak baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikata, dan datang pula apa yang telah diancamkan. Datang kepada kita benda yang diancamkan. Apa dia ancaman yang Allah Ta'ala ancam kepada kita? Inna azabi lasyadid. La in syakartum, jika kamu syukur di atas nikmat aku, anugerah aku, pemberian aku, Tuhan jamin dah. La azidannakum, sesungguhnya aku akan tambah. Mudah so bimbang lah. Kalau mu syukur, terima kasih, mu infak belanja yang aku, kekayaan yang kamu ada tu yang aku beri tu, kalau mu belanja molek dengan cara yang betul, mu dah so bimbang, takut jadi apa lah. Dah so bimbang takut jadi miskin lah. Dengan sebab mu makan kepada anak yatim, mu makan kepada fakir miskin, dengan membantu mu infak kau tu, infak kau ni. Dah usah fikirlah miskin. Sebab Allah Ta'ala yang beri pada kamu. Allah Ta'ala tak pernah miskin. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekayaan, maha kaya Allah. Tu. Dan Allah Ta'ala jamin, la azidannakum, pastinya aku akan tambah lagi. Dengan sebab mu syukur, terima kasih di atas nikmat yang aku beri pada kamu. Tetapi kena ingat ancamannya, wala in kafartum, maka jika kamu kufur dengan kamu kufur dengan nikmat aku, kamu kufur dengan nikmat aku, lupa dengan nikmat aku yang aku anugerahkan kepada kamu, yang aku berikan kepada kamu, mengkufur, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azab aku sangat pedih. Itu ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu Tuhan ancam baru, bukan kata Tuhan nak masuk lagi. Inna azabi, sesungguhnya azab aku pedih. Kena ingat azab aku pedih. Baru beringat, baru beri peringatan. Macam kita budak, anak-anak kita lah, buah-buah yang manjak lah. Ni nampak dah rotang ni, kita tak pingat lagi, nampak dah rotang ni. Maka budak erti dia tak manjak dah. Tu dia tak manjak dah. Pakai duduk senyap je. Baru nampak rotang, nampak dah rotang ni. Tu mana Allah Ta'ala kata azab aku pedih, tapi Tuhan kata aku bukan kata nak masuk lagi, azab aku pedih, beri peringatan, ancaman baru. Tu nak kata kasih lagi Tuhan, sayang lagi Tuhan ke kita tu. Beri masa lagi untuk kita taubat, beri masa lagi untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celakalah orang yang semangatnya hanya untuk dunia dan berbuat kesalahan. Celakalah, ni kata Nabi Saleh. Celakalah, binasalah mereka yang hanya untuk dunia, semangatnya untuk dunia, gak semangat sungguh. Pah meeting, pah mesyuarat. Pagi mesyuarat, tengah hari mesyuarat, malam mesyuarat, subuh mesyuarat. Musim-musim Covid tu, Jepun panu gi. Tak boleh ada gini. Ni peluang kita, peluang. Sekali ni kalau ada gini, tu ada peluang dah kita. Ada peluang dah. Gi tu. Tu tak kira lah mana-mana. Orang kata tu kasang PKPD tu merah tu. Asal tu kena swipe dah, swipe lah, tak kira lah. Tu gi. Faham? Sebab benda yang menaikkan semangat
nafsu kita. Tapi kalau mengaji, mesti kawi tak boleh tubik sangat kita. Kita pula umur pula, nak 50, 60 tahun ke atas ni bahaya. Terdedah kepada bahaya. Dah, pakai duduk je di rumah kita. Dah penjarakan. Dah kita buat belaka dah. SOP penjarakan, kita pakai emas, kita basuh tangan, kita ikut belaka dah. Syarat-syarat ataupun undang-undang peraturan. Lepas tu, hak nak jadi juga nak kena, hak tu serah dah nak orang mana. Orang mana tu? Kita dah pergi, dia mari barang tu. Kita duduk rumah balik, anak kita dekat balik. Dah anak dah tahu anak kita tu positif. Balik mari salam cium peluk kita, dah kita pula. Kita dah pergi dah, dia mari. Benda tu kita jaga dah. Tu. Jadi sebab itulah kalau berakhirat mikir panjang. Mikir panjang. Jangan tu, jangan dak leh tu dak ini. Tapi kalau bab dunia apa? Bab dunia. Bertokor sekali tak apa, berebut sekali tak apa. Kalau bab-bab hak agama ni gak, bab akhirat gak, akhirat leh. Tu dak leh. Kau ni partner sekat senganing lah. Realiti yang berlaku. Ini betul lah kata Nabi Insan, celakalah orang yang semangatnya hanya untuk dunia. Semangatnya untuk dunia. Kau main ke? Kalau bincang bab dunia ke Allah. Kau duduk kedai kopi kau, kopi cawan tak apa dah. 3 jam, 4 jam. Pengang mesyuarat Tuhan ni. Tu. Nak, sebelum daripada masuk lain oleh hak. Belum daripada lain-lain hal tu, hak depan hal yang pertama, hal yang kedua tu, banyak hal Tuhan ni. Sungguh kita. Dan berbuat kesalahan. Walaupun kadang-kadang benda tu salah sekalipun. Tapi, dapat keuntungan, tak kira. Tak kira. Kita tetap lakukan. Kita tetap buat benda tu. Bagaimana kelak dia melihat dosanya? Nabi kata, tengoklah kayak gini akhirat. Bagaimana dia akan melihat dosa. Banyak mana dosa dia. Dia akan perhatikan dosa. Masing-masing itu akan disaksikan. Akan menyaksikan dengan mata kepala masing-masing. Terhadap dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Itu sebab Allah tak cerita. Dalam surah apa? Surah Sajadah. Walau tara izil mujrimunana ru'usu inda rabbihim. Walau tara izil mujrimuna nana kisuru usim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man salih inna muqinun. Ini kisah maknanya kehidupan di akhirat nanti barulah kita mengaku dengan Allah Ta'ala, ya Allah, rabbana absarna, ya Allah, hari ini kami lihat dengan mata kepala Allah, dosa kami besar sangat, ya Allah. Dengan gunung tu sebesar lebih pada tu lagi. Dengan beberapa gunung tu besar dosa kita lagi buat Allah hari ni kami tengok sungguh. Dulu kata dosa-dosa ingat ke cek-ceknya, ingat ke besar-besar hama je, ingat ke besar-besar kutu je, kecil je, ingat ke besar-besar nyamuk, besar-besar lalat. Tak rupanya buat benda ni Allah besarnya dosa ni. Buat ni pula Allah besarnya beberapa gunung daripada dosa-dosa. Disaksikan pada hari itu. Hari ini kami lihat ya Allah, wasami dan kami dengar hari ini ya Allah. Jerintang-jerintang yang menakutkan. Hari ini kami dengar belaka tempikan hari ini yang menakutkan kami. Lalu minta, farji'na ya Allah, kembalikan ke olehmu kepada akan kami ni ke dunia. Minta balik. Tujuan na'mal soleh, baru nak beramal dengan amal soleh, baru nak taubat kepada Allah, baru nak menyesal, baru nak tu, baru nak ning. Inna muqinun, sesungguhnya hari ini kami yakin sungguh. Kami tak dusta dah dengan apa yang telah diberitahu ketika mana kami hidup di atas dunia dulu. Ini sifat kita. Allah tak cerita dah. Maka kita kena berhati-hati dan kita kena ingat. Dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Hei Musa, sesungguhnya rumah orang-orang zalim ini bukanlah rumahmu. Rumah-rumah zalim tu bukan rumahmu. Mu jangan pergi duduk dalam rumah-rumah zalim. Maksud orang zalim di antara orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Itu orang zalim. Bukan hanya orang zalim ni, orang rapah harta orang, orang curi harta orang, orang tipu orang. Bukan itu saja. Orang yang melakukan maksiat derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu bukan rumahmu tu. Bukan tempat kediamanmu. Wahai Musa, keluarkan
semangatmu daripadanya. Mu jangan duduk sekali dengan dalam keadaan suasana di dalam rumah orang yang melakukan kezaliman. Ibarat dunia ni lah tempat orang zalim. Maka janganlah kita duduk dengan sepenuh hati kita. Tinggalkan ia dengan akalmu. Kena bijaksana lah. Tinggal tu dengan kebijaksanaan akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh ia rumah terburuk kecuali untuk orang yang mahu beramal. Di dunia ni merupakan rumah bagi orang zalim. Jadi jangan duduk di atas rumah ni, melainkan kita duduk pada rumah tempat orang yang beramal dengan amal soleh. Maka kita duduk yang kumpulan-kumpulan orang yang beramal dengan amal soleh. Kita duduk di tempat-tempat mali ilmu-ilmu, mali pengajian. Jangan kita duduk berkumpul di tempat-tempat orang zalim. Orang-orang yang ahli-ahli dunia, yang sentiasa mereka itu menceritakan dengan perkara-perkara yang melalaikan, yang boleh membawa kita lalai daripada Allah Ta'ala. Itu orang panggil tempat yang rumah orang zalim. Kita ni disediakan rumah-rumah tempat orang yang berlaku dengan amal soleh. Kita tak mari kau. Masjid, surau, madrasah, musalla, tempat-tempat pengajian, kita tak mari kau. Itu ni tempat yang akan jadi saksi kita dapat Allah Ta'ala ni. Tempat yang dipayungi oleh para malaikat. Tapi oleh kerana kita tak nampak malaikat yang sedang memayungi kita ni, sebab tu kita tak rasa nak tu mana, tak apa nak semangat mana. Semangat je rasa. Kau tengok sungguh Allah malaikat, kau nampak sungguh bayangan-bayangan Allah Ta'ala cerita. Kisah-kisah orang yang menuntut ilmu ni, mereka yang berjalan menuntut ilmu akan dibina tiap-tiap langkah. Tiap-tiap langkah dia mari, dan tiap-tiap satu langkah dia balik, Allah Ta'ala akan bina satu Madinah dalam syurga. Allah Ta'ala akan bina satu Madinah, satu bandar dalam syurga. Tiap langkah dia dalam keadaan menuntut ilmu. Datang satu tempat untuk menuntut ilmu, Nabi menyatakan akan dibina pada tiap-tiap langkah itu satu Madinah, satu bandar di dalam syurga. Dan kalau kita jalan kaki, kita duduk misalnya duduk ladang tu, jalan kaki mari. Lepas tu nak pasal ni, cuba kita bilang. Berapa langkah? 1, 2, 3. Misalnya 400 langkah. 400 langkah, 400 bandar diberikan oleh Allah Ta'ala, dibina oleh Allah Ta'ala dalam syurga. Lepas tu balik 400 langkah pula. 400 langkah, 400 binaan pula, 400 Madinah. Madinah ni bandar raya. Bukan satu bangunan tak. Madinah bandar yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Tengok Allah murahnya Allah Ta'ala. Dan bermain kereta lagu mana? Gelek-gelekkan kereta tu tayar. Gila kahang tu. Berapa gelek kereta. Berapa putaran tayar kereta mutar tu. Tengok banyak mana. Dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Tapi kita tak nampak. Kalau Tuhan tunjuk besar, selakah nampak Madinah. Allah. Memang asalnya tak ada dah nak pergi ke lain. Nak mari malik ilmu, nak mari semai Jumaat, nak mari masjid, nak mari tu. Sebab tak nampak tu lah. Jadi, soal kata tak berapa nak yakin mana. Yakin, tapi yakin duk mulut, tak sampai ke perut. Tu. Inilah kebanyakan daripada manusia. Maka menjadi sebaik-baik rumah. Yang ni, rumah orang yang melakukan amal ni, maka menjadi sebaik-baik rumah. Dunia ni, kalau kita buat amal, yang ni amal akhirat kita, maka inilah tempat yang terbaik. Dia akan menjadi rumah tempat yang terbaik bagi kita. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala menyatakan, Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu, yang ni pada hari kiamat, tempat bumi dan tempat kita berpijak ni, bumi akan menyatakan kepada kita. Kepada Allah Ta'ala, cerita pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cerita, bumi ni akan berkata-kata, akan menceritakan kepada Allah Ta'ala tentang apa yang dilakukan oleh manusia ketika mana di atas dunia. Jadi tempat kita duduk hari ni, tempat kita sila hari ni, tempat kita bertipu hari ni, walaupun setengahnya tidur, setengahnya mengatuk, lantuk je. Tu. Apa nak selek mana? Sedap. Jaga orang ayuk dah buat je, sedap. Tak apa dah kita duduk sela ni. Bumi yang tempat kita duduk pada saat ni, pada waktu ni akan membicarakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, Sianu bin Sianu,
Fulan bin Fulanah, Fulanah binti Fulan. Dia ni pada waktu ni duduk pada majlis ilmu. Ketika ni dia akan membicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saksi. Dan apa yang duduk di keliling kita ni saksi lah ke ni? Tiang walaupun nampak dia beku. Nampak dia tak gerak. Kapek yang kita duduk. Siling yang kita junjung. Semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tu. Dan ni kalau tak yakin tak ada arah. Kena yakin benda ni. Sebab sifat kita orang mukmin beriman dengan benda yang gaib, benda yang kita tak nampak dengan mata kepala. Lalu Allah Taala menyatakan lagi, "Hai Musa, aku mengintip orang yang menyinyanya, sehingga aku mengambil darinya untuk orang yang dinyanya." Aku dah tengok perhati semua ni. Tu. Wallahu sami'ul basir. Allah Taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuan duk tengok, dia perhati. Sesiapa yang melakukan kezaliman, siapa yang melakukan penganiayaan terkadang di atas diri kita sendiri. Kita buat nyanya di atas diri kita sendiri. Kita meletakkan tubuh badan kita dengan urusan-urusan dunia kita, menyebabkan kita lalai daripada akhirat kita. Itu orang panggil kita menipu daya di atas diri kita. Buat nyanya, buat zalim di atas diri kita. Maka sebab itulah kita kena berhati-hati sangat ketika mana kita hidup di atas dunia ni. Habis dirawikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an, maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa harta daripada Bahrain. Sahabat Ansar mendengar Abu Ubaidah akan sampai, mereka segera bergegas mengerjakan solat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sunna alaina bidhunubina man la khakarhamuna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.